Okey, hari ini kita akan bincang berkaitan dengan plane. Okey, plane. Jadi sebelum tu kita lihat dulu equation dia. So plane equation ni ada dua. Yang pertama vector equation, yang kedua adalah Cartesian equation. Jadi kalau kita dapatkan plane equation ni, contoh kita boleh lihat gambar rajah ni lah. Plane ni katakan saya ada satu helai kertas. Okay. Point A dan point R ni dia berada di atas kertas. Okay. Jadi kalau kita nak create plane equation ni, yang pertama kita mesti ada fixed point A. A ni mesti satu titik di atas plane. Yang R ni dia boleh berada di mana-mana, tapi syarat dia mesti di atas plane juga. Okay. Jadi kalau kita ada A dan R, kalau kita nak masukkan dalam equation, kita mesti gunakan vektor. Okay. Katakan R ni boleh di mana-mana, jadi kita boleh gunakan SI plus YJ plus ZK. Maknanya dia boleh mengambil sebarang nilai. Yang A ni ikut soalan. A ni ikut soalan. Satu titik tetap di atas plane. Kemudian bila kita ada plane, dia mesti ada normal vector. Dia mesti ada normal vector. Normal vector ni maksud dia mesti 90 darjah kepada plane tadi. Itu syarat dia, 90 darjah. Okey, kejap saya tulis ni. Dia mesti ada 90 darjah. Okey, jadi kita kalau nak create plane equation, yang pertama mesti ada point, fixed point di atas plane. Satu lagi kita mesti ada normal. So dua maklumat ni mesti ada. Mesti ada fixed point satu lagi normal. Dan vector equation kita akan gunakan formula ni. R dot n equals to A dot n. Kemudian Cartesian equation, daripada normal yang kita dapat ni, kita tukar IJK itu kepada X, Y, Z. Yang P ni adalah hasil darab dot product. Okay. Kita tengok contoh. Okay, soalan yang pertama, soalan 19. Okay, soalan 19. Kita kalau nak create plane equation, yang pertama kita mesti ada point A. Soalan sebut pass through the point 6. Ini maksud dia point 6, 5 and 4. So ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, kita mesti ada normal. Normal ni dia berubah-ubah. Dia kena ikut maklumat soalan. Okey. Jadi kalau untuk yang pertama ni, okey, untuk yang pertama, okey, A ni kita ambil 654 kekal. Okey, kemudian normal. Okey, kalau normal x z plane, ini maksud dia kalau kita ada x axis, kemudian kita ada y, kita ada z. Ni kita punya plane kita, x y z. Sekarang ni parallel. Dia punya syarat dia adalah parallel dengan xz plane. Maksud dia yang ni lah. Katakan saya buat xz plane yang ni. Ni saya punya lakaran ni. Maksud dia kita punya plane yang kita nak cari ni parallel dengan kita punya ni xz plane ni. Okey, maksud dia normal dia adalah kita kena ambil y, j. Jadi kalau kita gunakan formula ni, kalau kita ikut formula kita, r dot n equals to a dot n. Ni kalau ikutkan ni lah. Kemudian normal kita adalah j. Okay. Jadi kalau katakan saya gunakan ni, saya gunakan r dot j equals to a dot n. Maksudnya kita akan ada 654 dotkan dengan normal 010. Okey. So kita akan dapat, asalnya kita akan dapat r dot j equals to, kita hanya darabkan yang ni je, yang lain tu 0, so dapat 5. Tapi kita nak dalam bentuk Cartesian. Okey, Cartesian. Kita hanya ambil kira j je. So j tu tukar dalam bentuk y. Maka jawapan kita adalah y sama dengan 5. Okey. Jadi sekali lagi, kalau kita dapatkan plane equation, formula kita adalah yang ni lah. Ini formula kita. Okey, ini formula kita. A
r dot n equals to a dot n. Jadi kita perlukan maklumat a dan kita perlukan maklumat normal. Normal ni ikut soalan. Sekarang soalan kita adalah parallel to the exact plane. Maksud dia inilah, kita punya plane yang kita nak cari ni parallel dengan exact plane. Maksud dia normal dia adalah yang ni. Normal dia adalah y. So kalau normal dia y, maka kita akan ambil n sama dengan j. So kita gunakan formula. Step yang pertama, kita mesti dapatkan dulu vector equation. So vector equation kita yang ni lah. Kalau nak dapatkan Cartesian, soalan nak Cartesian. Soalan tak bagi tahu ya. Determine the equation of the plane. Okey, maksud dia kita boleh berhenti di sini ataupun boleh tulis dalam bentuk Cartesian equation. So kita akan ambil y sama dengan 5. Untuk yang b pula, dia tukar. Okey, untuk yang b ni terus kita dah boleh jawab terus. Kita boleh gunakan keadaan sama ataupun kita boleh jawab terus. Kalau dia bincang parallel to the xy plane, maksud dia normal dia adalah z. Z tu kita akan ambil sama dengan z kita adalah 4. So jawapan dia z sama dengan 4. Selesai. Okey. Kemudian untuk yang c, gunakan kaedah yang sama. Bila parallel to yz plane, maksud dia normal dia adalah i. Bila i, maksud dia kita akan fokuskan kepada x. Inilah x. X tu adalah 6. Macam mana boleh dapat 6? Kita boleh gunakan formula yang sama. Kita tukar je. 100. 100. So, okey, kemudian kita nak mencari, sama juga kita mencari equation of the plane, tapi syarat dia berubah. Okey. Tadi saya dah pesan kalau nak dapatkan plane equation, yang pertama mesti ada point. Untuk soalan ni, point kita adalah +2, 5, -2, 4. Ini maksud dia kita punya A ni. Kemudian parallel to the plane. Okey, parallel. Maksud dia, kalau parallel, maksud dia kita boleh ambil plane tu, normal tu kita boleh ambil daripada sini. Daripada sini. Maksud dia kita nak mencari plane. Katakan saya lukis. Ini contoh, ini contoh. Okey, ini plane yang kita nak cari. Kemudian kita ada satu lagi plane. Okey, satu lagi plane. Dia parallel. Parallel. Okey, equation tu yang ni lah. Yang ni. Maka normal dia, normal yang ni, plane ni, dia sama dengan normal yang kita nak cari. Dia sama. Maksud dia ni n1. N lah, n. Maksud dia normal dia sama dengan normal yang plane satu lagi sebab dia parallel. Okey, jadi n kita boleh ambil, saya boleh tulis n tu, kita boleh baca daripada sini. Kalau kita ada plane equation, cara kita nak baca normal, kita baca je ni. X, Y, Z ni tukar kepada I, J, K. Maka kita akan tulis 3I tambah J tolak 6K. Kita tukar macam tu je. Okey, 3I tambah J tolak 6K. Kemudian gunakan formula R dot N equals to A dot N. Okey. Dan R ni kalau nak ganti, gantilah. Kalau tak, kita akan buat, kita gantikan X, Y, Z lah. X, Y, Z. Ataupun saya buat dulu dalam bentuk vector equation. Kalau vector equation, saya akan biarkan dalam bentuk R dot normal. Okey, normal kita adalah yang tadi, 3I tambah J tolak 6K. Kemudian sama dengan, okey, yang A ni adalah point A, tukar dalam bentuk vektor. So 5, -2, 4. Kita dotkan dengan normal, 3, 1, -6. Yang kita kira adalah yang di sebelah kanan ni. Okey, yang kita kira ni adalah sebelah kanan. So kita ambil lah R dot 3I plus J subset to 6K. Okey, ini kita kira yang sama level ni darab. So 15 tolak 2 tolak 24. Nanti kamu kira, kita akan dapat 37. Ini nanti kamu cek 37. Ini kalau saya nak buat jawapan dalam bentuk vector equation. Vector equation. Untuk soalan ni dia tak nyatakan nak guna equation yang mana. Jadi pilihlah.
sama ada nak vector equation ataupun kalau dalam bentuk Cartesian kita baca je normal ni tukar kepada x, y, z. So 3x plus y minus 6z equals to 37. Ini kalau kita nak biarkan jawapan dalam bentuk Cartesian equation. Okey, macam tu. Jadi untuk soalan ni pilih kita nak berhenti di mana. Okey, untuk soalan C. Okey, kita lihat soalan C. Okey, yang pertama kita dapat maklumat adalah pass through the point 1 to negative 3. So ini adalah maklumat A kita. 1, 2, negative 3. Okey, kemudian maklumat yang berikutnya kita lihat perpendicular to the line. Okey, perpendicular to the line. So ingat ni kalau perpendicular to the line, rujukan kita adalah V. Okey, katakan kita lihat lakaran dia. Okey, dan line ni kalau ikutkan kita punya formula kita adalah R equals to A plus TV. Maka rujukan kita adalah V. Rujukan kita adalah V. Okey, kalau kita lihat ke sini, yang kuning ni adalah plane. Ini adalah plane. Katakan biasa plane ni kita labelkan dia sebagai pi. Okey, bila plane kita tegak, maka normal kita adalah yang ni. Normal kita adalah yang ni. Okey, jadi kalau kita lihat soalan ni, pass through the point, so itu kita dapat A. Kemudian kita nak dapatkan normal. So normal ni, kalau kita ikutkan syarat ni, perpendicular to the line. Line dengan normal ni, rupanya dia parallel dengan V. Maka kita boleh ambil N tu samakan dengan V. N tu sama dengan V, iaitu kita baca daripada line equation ni, ini yang dipanggil parametric equation. So kita akan baca nilai yang sebelah T ni sebagai V. Okay, so kita akan dapat N tu adalah sama dengan I tolak 2J tambah dengan 3K. Okay, so mana dapat yang ni? Kita baca nilai sebelah T ni. Nilai sebelah T. Okey, kemudian kita gantilah dalam formula R dot N equals to A dot N. Okey. Kemudian R dot normal kita adalah I minus 2J plus 3K. Ini kita punya normal. Dan yang sebelah kanan ni kita perlu kira. Point A kita 1, 2, negative 3. Kita dotkan dengan normal. 1, negative 2, 3. Okey. Jadi equation kita adalah yang ni, I tolak 2J tambah dengan 3K equals to. Sebelah kanan ni kita perlu kira yang sama level darab, antara level tu tambah. So kita akan dapat 1 tolak 4. Dapat negatif 3. Negatif 3 tolak 9. Kita akan dapat negatif 12. Okey, negatif 12. Okey, ini dalam bentuk vector equation. Okey, soalan tak nyatakan dia nak yang mana. Katakan saya nak tukar dalam bentuk Cartesian equation. Mudah aja, kita refer pada normal, gantikan IJK ni sebagai x, y, z. So kita akan tulis x tolak 2y tambah 3k equals to negative 12. Okey. Ini kalau kita nak tukar dalam bentuk penulisan Cartesian equation. Okey. Soalan D pula. Okey, untuk soalan D, kita dah beri 2 point di atas plane and perpendicular to the plane. Okey, kalau sebut je perpendicular, okey, maknanya kita akan buat macam ni. Plane yang, maksudnya point kita ada point kita boleh ambil P ataupun Q. Ataupun kita boleh ambil yang pertama ataupun yang kedua. Mana-mana boleh. Okey. Katakan point tu saya ambil yang pertama lah 205. Okey, katakan saya labelkan yang pertama ni adalah point P. Yang kedua ni adalah point Q. Katakan saya labelkan tu. Okey, katakan yang A ni saya ambil bermula dengan P. Okey. Maka kita mesti ambil
vektor. So kita kena ambil kira. Kita nak cari normal ni, tapi kita kira dulu PQ. Kalau kita ambil A ni sebagai P, maka kita akan kira PQ, vektor PQ. Kalau kita ambil A ni sebagai Q, kita kena ambil QP. Dia bergantung kepada kita ambil vektor yang mana. Okey, ni kalau saya gambarkan dia macam ni lah. Okey, ini plane yang kita nak cari. Syarat dia kita ada dua titik. Kita ada dua titik. Okey, katakan titik yang pertama P, titik yang kedua tu adalah Q. Okey. Yang ini. Okey, so saya akan ambil. Jadi yang pertama saya andaikan point A itu adalah fixed point yang P ni. Kemudian sepatutnya saya perlukan normal. Sekarang ni saya nak mencari normal. Kita nak mencari normal. Okey, normal. Okey, untuk normal kita perlu gunakan so normal sama dengan kita kena ambil PQ. Kita kena crosskan dengan ni, daripada ni. Kalau kita jumpa ayat ni perpendicular to the plane ni. Maksud dia bila sebut je perpendicular, kita mesti guna cross product. Okey, cross product. So saya akan ambil ini. Normal dia adalah saya ambil katakan N1 lah. Normal daripada plane yang satu lagi ni. Okey, kalau soalan sebut parallel, kita nak mencari plane, equation ada plane tapi dia parallel dengan plane yang satu lagi. Maka terus kita ambil n equals to n sub 1. Macam tu je. Kalau soalan ni dia tukar parallel. Tapi kalau perpendicular mesti guna cross. Kalau dapatkan normal mesti guna cross. Maksud dia kita ada satu lagi sebab dia perpendicular Jadi saya katakan saya label kat sini Yang N1 tu mungkin di sini lah kot. Katakan di sini Ni katakan N1. N1 ni maksud dia normal daripada plane yang satu lagi. Okey. Boleh kan Ni N1 ni normal daripada sini. Normal daripada sini. Okey. Jadi kita ada satu plane tapi dia perpendicular dengan plane yang kita nak cari. Okey. Jadi kita punya N yang kita nak guna ni, kita guna cross. So PQ cross N. PQ cross N. Vector normal. Okey, kemudian sepatutnya kita kira lah PQ ni. Kita kena kira dulu PQ. So kena ingatlah, kita kena ambil Q tolak P. Point Q tolak P. So kita akan dapat, katakan saya ringkaskan ni, 2 tolak 2, 0. Ini pun 0 juga. 1 subset to 5, negative 4. Okey, maka kita cari normal dengan cara cari determinant. Okey, yang pertama PQ ni kita ambil 0, 0, negative 4. Kemudian N sub 1 ni kita baca daripada plane yang satu lagi. Kita baca X, Y, Z ni tapi baca I, J, K. So kita akan dapat 1, 3, negative 1. Okey. So kita carilah. Gunakan determinant ni, saya ringkaskan ni. Kita akan dapat negative 12I tambah 4J. Soalan tu sebut perpendicular to the plane yang satu lagi, maka cara dia adalah kita mesti ambil PQ ni crosskan dengan N1. Sebut je perpendicular, kita mesti cross. Nak dapatkan normal yang kita nak. Okey, kalau kita diberi dua titik, gabungkan dua titik dulu supaya kita dapat satu vektor. Yang A ni bergantung kepada kita tulis apa dulu. Kalau P dulu, maka point A ni refer pada point P. Okey, kemudian kita dah ada maklumat ni, ganti dalam kita punya formula R.N equals to A.N. Ganti dalam formula R ni biarkan. Kemudian normal kita adalah negative 12I tambah 4J.
Kemudian sebelah kanan kita kena kira. Point A kita adalah 205. Dotkan dengan normal. Negatif 12, 4, Z to 0. Okay, so kita kira. So jawapan dia adalah R dot. Yang pertama ni, ini untuk dalam bentuk vector equation. Ini nanti kamu kira lah. Ini dapat 24. Tak, negatif 24. So ni negatif 24. Okay. Ini dalam bentuk vector equation. Kamu pilihlah kamu nak berhenti kat mana. Kalau dalam bentuk Cartesian, ambil benda ni. Negatif 12 X tambah 4Y. Z tak ada, samakan dengan negatif 24. Nak biarkan jawapan yang macam ni ataupun boleh kecilkan. Pilihlah mana nak. Ini adalah Cartesian equation. Okay. Ataupun nak kecilkan, dapat negatif 3X tambah Y equals to kita akan bagi equals to negatif 6. Semua bagi 4. Negatif 3x plus y equals to negatif 6. Okey, soalan E, bila sebut je pass through the point, itu adalah maklumat A. Ini adalah maklumat A. 4, 0, negatif 2. Kemudian dia perpendicular to the plane. Tadi kita ada jumpa, sekejap ya. Okey, kalau kita jumpa je istilah perpendicular, kalau dapatkan equation of the plane, kita mesti guna cross. Kita kena ingat, nampak je perpendicular, mesti guna cross. Kalau soalan kata parallel to the plane yang satu lagi, maka kita boleh ambil normal yang satu lagi tu. Kita ambil je normal. Kalau perpendicular, mesti guna cross. Okey, sekarang ni untuk soalan ni, kita ada dua plane ni. Maksud dia, kalau kita refer pada plane yang pertama, kita akan dapat N1. Kalau kita refer pada plane yang kedua, kita akan dapat N2. Kalau kita refer kat sini, kita akan dapat N2. Jadi kalau kita ada 2N normal, sebut je perpendicular, maka kita akan gunakan cross. Kita akan gunakan cross. So kita akan guna N1 cross N2 untuk dapatkan nilai N. Okay. Jadi untuk dekat sini, saya boleh ambil, saya tulis balik. So normal kita adalah N1 cross N sub 2. Kemudian kita akan gunakan determinant. Jangan lupa kita ambil I, J, K. Kemudian N1, ambil daripada plane yang pertama. Kita baca je X, Y, Z ni, tapi tulis dalam bentuk vektor. I kita 1. I tolak J tambah K. Maksudnya kita boleh tulis 1, negatif 1, 1. Macam tu je. Plane yang kedua, nak dapatkan normal, kita baca daripada sini je, X, Y, Z je. Nombor dia adalah 2, 1, negatif 4. Macam tu je. Kalau kita nak tulis, dia adalah 2I tambah J tolak 4K untuk N2. Okey, ni nanti kamu kira. Okey, ini akan dapat 3I tambah 6J tambah 3K. Ini selepas kamu cari determinant. Okey. Yang ini, yang normal ni, yang saya tunjuk ni N sub 1 cross N sub 2. Tapi kalau katakan kamu nak buat terbalik, boleh juga. N sub 2 cross N sub 1. Maka jawapan dia nombor yang sama, tetapi dia terbalik tanda dia. So ini akan dapat negatif 3I, negatif 6J, negatif 3K. Itu je beza dia. Jadi tak kisah nak buat yang mana dulu. Okey, jawapan dia akan sama. Kemudian kita dah ada point A, kita dah ada normal. Maka gunalah formula. Kita gunakan formula R dot N equals to A dot N. So ganti dalam formula. Okey, kalau katakan kita nak biarkan jawapan dalam bentuk vector equation, R ni biarkan, tapi kena ada dot. Normal 3I tambah 6J tambah 3K. Yang sebelah kanan kita perlu kira. Point A kita 4, 0, negative 2. Kita dotkan dengan normal 3, 6, 3. So sebelah kanan ni kena kira. So jawapan dia adalah R dot 3I plus 6J plus 3K. Okay. Yang sama level ni darab 12,
tambah 0 tolak 6. So kita akan dapat 6. Okay, ini kalau saya nak biarkan jawapan dalam bentuk vector equation. Kalau nak tukar dalam bentuk Cartesian, tukarlah dalam bentuk x, y, z. Okay. Ni. Kalau nak tukar, senang je. Kita tukar je IJK ni kepada x, y, z. Ni kalau kita nak ringkas ni, saya boleh bagi dengan 3 ni. So saya akan dapat x tambah 2y tambah dengan z sama dengan 2. Ini kalau buat dalam bentuk Cartesian equation. Okey, macam mana? Boleh faham? Ada soalan tak? Boleh, sir. Ya. So ingat kalau nampak je perpendicular mesti guna cross. Kalau parallel kita ambil je n normal yang kita nak tu samakan dengan plane yang satu lagi. Tak payah nak cross. Cross ini kalau kita nampak ayat perpendicular. Okey. Contoh katakan saya ada dua plane lah. Ini katakan ini plane yang pertama. Katakan ini plane yang pertama. Plane ni biasanya kita akan buat simbol pi. Plane ni. Simbol dia pi. Katakan ini plane yang pertama. Yang ini adalah plane yang kedua. Plane yang pertama, plane yang kedua. Setiap plane ni dia mesti ada normal. Katakan kalau kita ada plane yang pertama, normal dia adalah yang ni. Dia mesti 90 darjah kepada plane. Normal yang kedua pun sama juga. Okey, jadi kalau soalan kata cari find the angle between two planes. Maksud dia kita nak mencari angle yang ni lah. Ataupun asalnya bentuk dia macam ni lah asalnya. Ni plane, ni katakan lantai, yang ni dinding. So angle dia tu. Ni yang kita nak. Tapi kalau kita nak kira, kalau plane kita mesti refer pada n. Jadi kalau kita rujuk balik yang sebelum ni, kalau kita nak bincang line kita mesti rujuk kepada v. Kalau line. Kalau plane nak mencari angle mesti rujuk kepada normal. Kena ingat tu. Kita tengok yang lain pun sebelum ni kita ada belajar. Kalau nak mencari angle between two lines, maka mesti refer pada v, nilai v. Kalau normal, kita mesti refer pada n. Itu yang kita lihat formula kita ni. Kita gunakan n1 darab n2. Kita tak guna yang lain. So kita ambil normal. Okay. So kita tengok. Satu lagi, kadang-kadang soalan dia nak minta find the angle between line and plane. Maksud dia ada satu line, ada satu plane. Tadi saya dah bagi tahu dah. Kalau line kita akan refer pada v. Ini kalau kita tengok balik. Kalau line nak cari angle mesti refer pada v. Kalau plane nak cari angle mesti refer pada n. So ingat tu. Jadi sebenarnya kalau nak ikutkan, kalau kita gunakan formula ni, yang dot ni, n dot v dibuat by magnitude, maka itu maksud dia antara line dengan normal. Maksud dia kalau kita gunakan formula cos ni, itu adalah ini alpha ni. Ni antara line dengan normal. Soalan dia bukan tanya yang tu. Soalan tanya angle between line and plane. Maksud dia soalan akan tanya yang ni. Theta ni berapa? Jadi step yang pertama, kalau kita nak mencari angle between line and plane, step yang pertama kita gunakan formula, tapi itu bukan jawapan. Sebab angle tu adalah di antara v dan n. Sedangkan soalan nak theta antara plane dengan line. Jadi kalau kita dapatkan jawapan, kita dah ada alpha, kita ambil jawapan kita tu 90 tolak dengan alpha. Itulah jawapan yang kita nak. Okey? Tapi kalau angle between two planes, itu tak ada masalah. Apa yang kita dapat tu, itu adalah jawapan dia. Tapi kalau line and plane, kita kena hati-hati. Kita kira dapat jawapan, itu bukan jawapan, kita kena ambil 90 tolak dengan alpha. Okey, kita lihat. Contoh 20. Kita nak cari angle between two planes. Okey. Ingat ni, kalau nak cari angle untuk plane ni, kita mesti ambil n1 dan kita mesti ambil n2. Refer pada n. Okey, kita cari dulu n1.
Okey, N1 ingat ni, kalau plane ni nak cari normal mudah je. Kita baca XYZ ni je. Tapi tukar dalam bentuk IJK. Itu dia. 2I tolak J tambah K. Ini normal yang pertama. Normal yang kedua. Baca daripada plane yang kedua. 3I plus J minus K. Sampai situ je. Yang nombor-nombor ni tak payah. 5 dengan 1 ni tak payah. Okey, kemudian dalam formula kita perlukan N1 dot dengan N sub 2. So kita akan ambil gunakan dot matrix 2 nanti 1 1. Okey, dotkan dengan 3 1 nanti 1. Jadi yang sama level tu kita darab. 6 tolak 1 tolak 1. Ni nanti kamu kira lah ni berapa ni. Dapat 4 ke? Ni kamu kira betul 4. 6 tolak 1 5. 5 tolak 1 4. Betul. Kemudian kita perlukan magnitude. Kita carilah magnitude. Magnitude of N sub 1 equals to square root. Ambil je nombor ni kuasa 2. 4 tambah 1 tambah 1. Ni datang daripada kuasa 2 semua nombor ni. So dapatlah square root of 6. Teruskan lagi. Magnitude of N sub 2. Square root of, ambil nombor ni. 9 tambah 1 tambah 1. So dapatlah square root of 11. Okay, square root of 11. Kemudian bila kita dah ada semua maklumat ni, barulah kita kira. Okay, kita kira angle. Angle tu katakan saya ambil theta lah. So theta ni equals to inverse of cos. Saya tulis dua formula dia. N1 dot N2 divided by magnitude. Ni formula dia ni. Okay, so kita akan gantikan nilai. So theta equals to inverse of cos. Masukkan nilai tadi. Dot tu 4. Yang di bawah ni square root of 6 and square root of 11. Gunakan kalkulator, kamu akan dapat nilai dia 60.5. Ini nanti kamu cek. Okey, setakat ni okey tak? Faham ke tak faham? Ada nak tanya? Okey, faham. Faham ya? Okey, jadi kalau normal, kalau kita nak cari angle between two planes, terus kita ambil N1 dengan N2. Dah, macam tu je. Dan gunakan formula, itulah jawapan dia. Okey, kita lihat soalan B pula. Soalan B pun sama juga. Soalan B. Untuk soalan B, okey, kita cari normal yang pertama. Normal yang pertama baca ni 2 4 nanti 4 6, tapi tukar dalam bentuk IJK. 2I tolak 4J tambah 6K. Terus kemudian N sub 2, normal yang kedua. Ambil je 2I tolak J tambah K. Kemudian kita perlukan N1 dot N2. Ambil je nombor-nombor tu 2 negatif 4 6. Dotkan dengan 2 negatif 1 1. So kita kira ni. Saya ringkaskan ni, jawapan dia 14. Kemudian kita kiralah magnitude of N sub 1. Cara dia mudah je. Kuasa 2 semua nombor. 4, 16, 36. Okey, yang ini kamu kiralah ni. Square root of 56. Kemudian cari magnitude of N sub 2. Square root of semua nombor ni. 4 tambah 1 tambah 1. Jadi square root of 6. Okey, kemudian gunakan formula. Kita cari angle. So theta equals to inverse of cos. Saya buat terus. Dot tadi adalah 14. Perkan dengan magnitude square root of 56 and square root of 6. Okey. Ni kamu kira ni. Jawapan dia 40.2 darjah. Okey, soalan nombor 1, kita cari find the angle between the line, line and plane. Line and plane. Jadi ingat, line mesti guna V. Plane mesti guna N. Okey. Jadi kita boleh ambil, katakan saya baca normal dulu. So N normal ni saya baca daripada sini. So kita ambillah 2I tambah 4J tolak K. 2I tambah 4J tolak K. Dah selesai. Kemudian untuk line mesti guna V.
Sebab kita punya formula, kalau kita tengok balik, R ni equals to A plus TV. Maka rujukan kita adalah V. So V ni baca sebelah T. 2I plus minus J minus 2K. Dah macam tu je. Okay, kemudian kita dapatkan dot product dulu. Dot product. Okay, saya ambil 2, 4, nanti 1. Dotkan dengan 2, nanti 1, nanti 2. Okay, ni kamu kira ni. Saya ringkaskan, jawapan dia adalah 2. Okay, 2. Kemudian cari magnitude. Sama macam tadi ni. Cari magnitude. Square root of 4 plus 16 plus 1. Sama yang tadi ni. Saya bagi jawapan je ni. Ni 21. Square root of 21. Selesai. Magnitude of V. Square root of, ni semua nombor ni. 4 tambah 1 tambah 4. Ni macam 3 ni. Dah, selesai. Okey, kemudian kalau kita guna formula, ingat kalau kita ada line and plane. Line and plane, kita tak akan terus dapat jawapan. Kita kena kira alpha dulu. Kita mesti kira alpha dulu. So alpha equals to inverse of cos, saya buat terus. Tadi dot tadi adalah 2 perkan dengan square root of 21 multiply by 3. Okey, ini nanti kalau kamu kira ni, alfa jawapan dia 81.6 darjah. Okey. Ingat, ini bukan jawapan. Maka jawapan akhir kita adalah, kita akan ambil, so angle yang kita nak cari adalah theta equals to 90 degrees subtract to alpha. So jawapan akhir pastikan mesti ambil 90 tolak dengan alpha. Nanti kamu kira dapatlah 8.4. Jadi jawapan akhir dia adalah 8.4, bukannya 81.6. Kalau plane dengan plane, kita guna je formula, itulah jawapan dia. Tapi kalau line and plane, jangan berhenti di sini. Kena ada satu lagi step, ambil 90 tolak angle yang kita dapat. Okay, soalan 21, kita nak mencari angle between the line, okay, line and plane. So ini contoh yang kedua. Saya ambil N dulu. Okay, saya ambil N dulu ya. Tak kisahlah ambil N dulu ke V dulu ke, tak kisah. Dia katakan saya ambil N. N normal. Okay, normal senang je. I tambah 2J tolak K. Dah selesai, normal. Untuk parallel vector V, so kita kena main lah. Sebab line ni dia ada 3 equation. Vector equation, parametric equation, kemudian last sekali adalah Cartesian equation. Jadi kita kena main bagaimana cara nak baca V. Cara nak baca V. Okey, jadi untuk di sini V kita, untuk V kita, kita akan baca, ni sebenarnya kalau penulisan dia macam ni, maksud dia untuk parallel vector dia mesti ambil yang di bawah sepatutnya, ambil bawah. Sekarang ni ini tak ada yang di bawah ni. Dia tak ada. Bila tak ada, 0. Terus kita ambil yang ni. So kita akan ambil 2J, kemudian mesti ambil 3K. So kita akan ambil 2J tambah dengan 3K. Jadi kalau kita nak baca V tu daripada bentuk Cartesian, kita mesti refer pada yang nilai yang di bawah. Okey, kalau yang penulisan yang macam ni, ini maksud dia tak ada nilai yang di bawah. Okey, jadi kita terus ambil bacaan daripada Y. 2I tambah 3, 2J tambah 3K. Tapi dengan syarat nombor-nombor yang di bawah ni kita boleh ambil, ada syarat dia. Syarat dia pastikan Y dan Z ni mesti positif. Kalau katakan saya tulis sini 2 tolak Z, 2 tolak Z, yang di bawah ni 3. Maka bila kita nak dapatkan parallel vector, kena baca negatif 3. Okey? Sebab kita kena pastikan Z tu mesti positif. Okey? So jangan ambil 2 tolak Z. Kalau 2 tolak Z, kena ubah sikit. Okey, kemudian kita dapatkan dot product dulu. So N dot V, kita ambil lah 1, 2, nanti 1. Dotkan dengan 0 to 3. Equals to, ini berapa?
sama dengan 1. 4 tolak 3, 1. Betul. Kemudian cari magnitude. Cari magnitude. 1 tambah 4 tambah 1. Ini sama dengan square root of 6. Settle. Kemudian magnitude of V. Lagi senang kan? Ini square root of 0, 4 plus 9. Ini adalah sama dengan square root of 13. Okey, disebabkan kita bincang line and plane, maka bila kita guna formula, kita tak akan dapat jawapan. Okey, kita buat alpha dulu. So, yang ni kita ambil 1 per square root of 6 multiply by square root of 13. Dapatlah jawapan alpha 83.5. Okey, tetapi jawapan akhir dia bukannya tu. Jawapan akhir dia mesti ambil theta equals to 90 degrees subtract to alpha. Jawapan akhir dia adalah 6.5 darjah. Okey, kesimpulan dia. Jadi kalau kita lihat kat sini, kalau untuk nak cerita pasal plane, plane equation. Plane equation, formula kita adalah R dot n equals to A dot n. Cuma n ni dia berubah-ubah ikut soalan. Jadi kamu tengoklah contoh-contoh kita sebelum ni. Kemudian kalau kita nak mencari angle. Okey, angle. Untuk mencari angle, kita lihat. Kalau yang pertama, antara plane yang pertama dan plane yang kedua. Okey, maka terus formula yang kita gunakan tu, formula yang kita guna kejap ya. Formula yang kita gunakan tu adalah theta sama dengan inverse of cos. Kita gunakan n sub 1 dot n sub 2 divided by magnitude. Terus kepada jawapan. Tapi kalau yang kedua, antara line ataupun antara plane dengan line, maka step yang pertama adalah alpha. Dia bukan terus dapat jawapan. Dia kena cari alpha dulu. Kalau plane, maksud dia gunakan n. Kalau line, gunakan v. Okey. So, kemudian jawapan akhir kita. Kita akan gunakan theta equals to 90 degrees subtract to alpha untuk jawapan akhir. Find the point of intersection of the line and plane. Okey. Katakan saya ada plane, yang hijau ni adalah line, okey, yang kuning ni adalah plane. Okey, sekarang ni soalan dia, kita dapatkan find the point of intersection. Maka kita nak mencari yang ni. So bagaimana kita nak mencari point of intersection? Di sini antara plane dengan line. Okey. So kita nak mencari point of intersection between line and plane. Okey. Kalau dari segi gambar ajar dia, yang inilah. Okey, so bagaimana cara dia? Okey, jadi kalau kita ada line, okey, kita lihat dulu yang pertama. Okey, kita ada maklumat line Maklumat line, okey, line adalah x equals to t, kemudian y equals to t, dan z equals to t. Okey, kemudian kita ada plane equation 3x minus 2y plus z minus 5 equals to 0. Okey. So step yang pertama, kalau kita dapatkan point of intersection, kita gantikan equation ni, plane equation ni dalam sebutan t. Kita gunakan maklumat line ni. Okey. So kita akan dapat 3t minus y sama dengan t. So 2t plus t juga minus 5. Okey, so kita selesaikan ni, kita akan dapat t tambah 2t. T tambah t, so dapat 2t. Akhir sekali, kita akan dapat t sama dengan 5/2. Okey, 5/2. Okay. Okey, kemudian
kita sebenarnya nak mencari point of intersection. Kita perlukan X berapa, Y berapa, Z berapa. Jadi bila kita dah dapat T ni, kita ganti balik dalam line equation ni. So kita akan gantikan, maka jawapan kita adalah X yang pertama tu sama dengan T. Terus kita akan ambil 5/2. Untuk Y pun sama juga, 5/2. Sebab dia adalah T. Untuk Z pun sama juga, 5/2. Okay. Jadi kalau kita nak tulis point of intersection, so kita akan ambil dalam bentuk koordinat. So semua tu adalah 5/2, 5/2, 5/2. Maka itulah kita punya jawapan. Jadi kaedah dia mudah aja. Kita diberi line equation yang pertama, line equation. Yang kedua, plane equation. Jadi kita bermula dari plane equation, kita tukar dalam bentuk sebutan T. Kita akan cari T dulu. Bila dah dapat, baru kita gunakan balik equation yang pertama. So kita akan dapat nilai X, Y, Z. Okay. Ini tadi from equation 2. Okey, kita teruskan contoh yang kedua. Untuk soalan B. Jadi kita diberi line equation sama je tadi. Kita diberi line equation X equals to 2 minus T. Kemudian Y equals to 3 plus T. Kemudian Z equals to T. Okay. Dan plane equation 3X plus Y plus Z equals to 1. So kita dah ada dua persamaan. Okay, dua persamaan. Jadi step yang pertama kita ambil daripada equation yang kedua. Daripada equation yang kedua ni kita tukar daripada X, Y, Z ni tukar dalam semua dalam sebutan T. Okay, kita ikut berdasarkan line yang kita ada ni. So kita akan dapat 3X ni adalah in bracket 2 minus T. Gantikan je. Dan Y ni adalah 3 plus T. Semua tukar dalam sebutan T. Z pula adalah T equals to 1. So kita selesaikan ni. Nanti kamu selesaikan ni. Akhir sekali nanti kamu akan dapat nilai T tu sama dengan 2. Okey, bila kita dah selesai, kita ganti balik ke dalam equation yang pertama. Kita dah ada nilai T, maka X kita sama dengan 0. Gantikan T sama dengan 2. Y kita sama dengan 3 tambah 2, 5. Gantikan Z pula. Z sama dengan T, so 2. Maka jawapan kita adalah, so kita bertulis point of intersection. Okay, intersection. Terus kita akan ambil dalam bentuk koordinat 0, 5 and 2. Okay, itulah kita punya jawapan.